Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Safwan Hafiz bin Mat Razi dari Kumpulan 4. Selamat menonton video Kumpulan 4 tugasan kedua iaitu Management Practice. Di dalam video ini, saya bersama rakan-rakan saya akan membawa anda ke penerangan ringkas berkaitan syarikat kami. Tema industri yang kami pilih kali ini adalah syarikat minyak ataupun petrol station. Sebagai pengenalan, izinkan saya menamakan kumpulan kami. Syarikat kami diberi nama Fourth Gas Malaysia Sdn Bhd yang mana merupakan anak syarikat berdaftar di bawah Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali sebagai Petronas. Untuk menerangkan berkaitan latar belakang syarikat kami, saya persilakan Encik Amirul Ashraf bin Nasruddin. Terima kasih Encik Amirul di atas penerangan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila sesebuah syarikat itu ditubuhkan, maka perlu ada matlamat dan tujuan. Untuk menerangkan berkaitan visi dan misi serta perancangan syarikat kami, saya menjemput saudari Nur Ashikin binti Seman. Our vision in company is to be the leading petroleum product distribution and related services marketing company in the region. Our mission is to develop a highly successful and profitable chain of gas station with state-of-the-art facility and latest technology business. Not only will meet but the needs of her clients and also supersede their expectation. Okay, next we move to strategic planning. The first is superior performing asset with operational and ICT excellence, and then the second is cost management, entrepreneurship and sound governance, and the third is empower leaders, promoting teamwork with clear ownership and accountability, and the third is business services with excellence competencies, and the last one is performance driven culture and customer focused mindset. Next, we have 4 sections on strategic planning, which is retail. We focus on value driving and constantly strengthen our product and marketing. The second is commercial. We continue to strive for value improvement. And the third is lubricants. We constantly pursue market growth and leverage on brand equity adjustment. And the last one is LPG. We strive to maximize value through efficient supply and distribution. Terima kasih Cik Ikin di atas penerangan sebentar tadi. Saudara, sesebuah syarikat atau organisasi bukanlah dibina dengan seorang pekerja sahaja. Pasti ada pelbagai jawatan dan tanggungjawab yang berbeza diperlukan. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut dan terperinci, saya persilakan Encik Muhammad Anwar bin Mat Noor. Ketua Pegawai Eksekutif adalah individu berpangkat tinggi dalam perbadanan syarikat.
Ketua Pegawai Eksekutif bertanggungjawab untuk keseluruhan entiti perniagaan atau organisasi lain dan untuk membuat keputusan pengurusan peringkat atasan. Ketua Eksekutif melaporkan secara langsung dan bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Pentadbir Syarikat. Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam hal ehwal yang berkaitan dengan jabatan dan memberi arahan terus kepada staf di bawah bahagian atau jawatannya tentang sesuatu tugasan. Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam kerja merancang, mengorganisasi, memimpin, mengawal pekerja serta membuat penyelesaian tugas dan aktiviti umum selaras dengan kehendak sebuah syarikat. Pengurus sumber manusia boleh bertindak sebagai penasihat, membantu kepada pengurusan atasan dan juga sebagai penuding untuk menyelesaikan isu melibatkan perundingan antara pihak pengurusan syarikat dengan kesatuan. Peranan pengurus stesen minyak adalah peranan penting untuk memudahkan prestasi harian mana-mana stesen minyak. Terdapat banyak perkara yang berlaku dalam urusan stesen minyak dan menjaga perniagaan berkualiti tinggi. Fungsi harian termasuk seperti berikut. Bertanggungjawab mengatasi kelancaran stesen minyak. Bertanggungjawab untuk latihan, penilaian dan penilaian bekerja. Memastikan operasi peralatan dengan memenuhi syarat penyelenggaraan. Memastikan sistem minyak dalam keadaan memenuhi standard keselamatan. Peranan akaun ataupun juruwang. Bertanggungjawab untuk menyediakan laporan kewangan, belanjawan dan penyata kewangan untuk organisasi. Menyediakan pengurusan dengan analisis kewangan, anggaran pembangunan dan laporan perekonomian. Menganalisis kemungkinan kewangan projek yang mendatangkan paling komplit. Menjalankan pendidikan pasaran untuk meramalkan trend dan keadaan yang termasuk melakukan pengurusan tunai, perekonomian dan kewangan. Bertanggungjawab untuk membangun dan menguruskan sistem dan dasar kewangan. Bertanggungjawab dalam menguruskan pembayaran gaji. Memastikan pemantauan dengan undang-undang percukaian. Mengalihkan semua urus niaga kewangan untuk organisasi berfungsi sebagai juru audit dalam organisasi. Peranan attendant pump. Peranan utama attendant pump minyak seperti berikut. Mengendalikan mesin pump minyak atau gas. Dapat membantu para pelanggan mengenai cara mengendalikan mesin pump yang betul. Dapat menjalankan tugas lain seperti yang ditugaskan oleh perusahaan minyak. Pengawal keselamatan. Peranan utama pengawal keselamatan seperti berikut. Memastikan keselamatan kepada kaki tangan dari semasa ke masa. Membuat rodaan di sekitar bangunan 24 jam. Mengumpulkan laporan keselamatan setiap minggu. Terima kasih Encik Anwar di atas penerangan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam organisasi tidak kira sektor awam maupun swasta, pasti ada ketua. Dan ketua ini masing-masing mempunyai style tersendiri. Untuk memperincikan lagi leadership atau leading style, saya mempersilakan saudari Nur Syazah Sahirah binti Suhaimi untuk menerangkannya. Based on a review of the literature available in the area of corporate leadership, it is well established that leadership is the ability to influence a group of people towards the achievement of goals. A successful leader must be able to establish trust by giving employees more freedom to act autonomous and make decisions. In addition, leaders must clarify the directions, turn towards the attainment of goals to the employees through communications, and encourage them to feel confident and be able to take risks and carrying out their multifarious jobs. To this, leaders need to acquire a challenging set of competencies if they intend to be effective in present-day global societies. Leaders' behaviors can be translated into three commonly recognized styles that I reached from Richard M. Hodges and Fred Latens. Is authoritarian, paternalistic, and participative. Some people might have one specific style of leadership, which is fine if they can find situations that requires that style of leadership. Flexible leaderships, however, involve being able to adapt your leadership style according to the situation and the state of the team. For specific thinking, such when a team is forming
but playing the role of coach when a team is managing itself well, and also the need to change one's leadership style according to the circumstance is one of the fundamental principle underlying popular models such as situational leadership. Leadership development is important to our company is a podcast in John Berhad, as it is first a good investment, second a powerful tool for implementing strategy and results, third help develop the respective individuals as a leader, and fourth leading indicator for success, and the last one essential for future success. Our company has long understood that developing leaders is a significant source of competitive advantage. The foundations of its developmental planning lie within its core business strategies and values of integrity, professionalism, respect for people, long-term focus, and pride without arrogance. And during 2010 and 2011, our company management development function moved into a higher gear. Organizational development and change consultant included Muhammad Safwan Hafiz from Michigan Business School, Sheikh Nik Muhammad Aizuddin from Malaysia, Amirul Ashraf and Company, and then Anwar Consulting Group, and then the last one, Coopers and Librand. These were in addition to podcast in internal change management term known as LEAD, or we can call leadership and performance operations. The result was a substantial increase and our company management development and organizational development activities. The personality results shows that from the top 100 podcast executives, 89% are thinkers, people who make decisions based on logic. On the 6-man CMD, or we can call Committee of Managing Directors, 60% are feelers who make decisions based on values and subjective evaluations. Leadership development is closely aligned with and is used to support corporate strategy issues such as globalization, decentralization, and the rapid pace of today's marketplace have forced companies to evaluate the way in which they operate. Our company leadership and performance program use these business strategies as guidelines for its leadership development journey into undefined and uncertain territory. Our company admits that it did not know exactly what its future leadership development is closely aligned with, and is used to support corporate strategy issues such as globalization, decentralization, and the rapid pace of today's marketplace have forced companies to evaluate the ways in which to operate. Our company leadership and performance program that we call LEAP use these business strategies as guidelines for its leadership development journey into undefined and uncertain territory. Our company admits that it did not know exactly what its future leaders would look like. Our company simply knew that a transformation had to happen for it to remain competitive in a constantly changing global economy. It dedicated itself to pursuit of breakthrough performance in order to realize the full potential of its new opportunities. Our company leadership framework, with its 9 leadership competencies that we call the planet. The planet actually provides the company with a common language and a basis for assessing and identifying development needs of leaders. And the 9 planet includes: first, the building short vision; second, championing customer and shareholder focus; and third, maximize business opportunities; fourth, demonstrating self-mastery; and fifth, displaying interpersonal effectiveness; and sixth, demonstrating courage; seven, motivating, coaching and developing; eight, valuing difference; and 9, delivering results through others. Our company, as a leading global oil and gas company, continues focusing on leadership development as one of the key levers to improve
our company business performance in fiercely competitive energy market. With the global financial crisis, economic downturn and challenging business environment faced by our company, the York leadership came out with the Transition 2015 plan. On April 30, 2015, our CEO of my company shared his plans for the future forecast Sdn Bhd structure and brief of the reorganization of our company group structure. It is developed to manage the changes, impact the employees, and also to ensure that our company achieve its main objective for top cartel, bringing costs down and increasing performance through our company Transition 2015. And this is aimed at bringing a greater focus on how our company interacts with resource holders and how they run its project. Efforts are in place for upgrading the focus on technology as a competitive advantage for our company. The new structure grew from some major objectives that accelerate its ongoing top quartile plans and additional benefit resulting from organization changes. As regards leadership's behaviors, there is need to change if you want enable to leadership to have a strong performance culture. That will mean that few people will make strategic decisions, more people will implement them, and improving performance will be their guide and goal. Hence, it is expected that our company's global business environment conditions are difficult, both in the upstream and the downstream. The changes introduced through the Transition 2015 to create a leaner, simplified organization focused on the customer and on delivery, eliminating duplications. Though it took time after unveiling a major restructuring to observe how swiftly people move to change the organization. However, much work remains to transform the culture and change change the day-to-day functioning at ground level, mainly due to the sheer size of the operations across the globe. There are three other factors that also influence which leadership style to use. The first one, the manager's personal background. We see the personality knowledge, values, ethics, and experience. And second one, the employees being supervised. Employees are individuals with different personalities and backgrounds. The leadership style a manager uses will vary depending upon the individual employee and what he or she will respond best to. And the third one, the last one, the company. The traditions, values, philosophy, and concerns of the company will influence how a manager acts. Terima kasih Cik Saza di atas penerangan sebentar tadi. Saudara, kawalan dalaman adalah penting dalam setiap organisasi. Ini akan menentukan hala tuju organisasi itu ke mana dia pergi. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut hal ini, saya persilakan Encik Nik Muhammad Aizuddin bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Aizuddin. Saya akan terangkan tentang proses kawalan dalaman syarikat kami. Okey, pada mula-mula saya akan terangkan definisi kawalan dalaman. Kawalan dalaman ialah sistem dalaman yang digunakan untuk memastikan syarikat berjalan lancar dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kawalan dalaman syarikat kami telah ditetapkan oleh pihak lembaga pengarah dan pengurusan yang tertinggi. Kawalan dalaman dirancang untuk mencapai objektif-objektif yang berikut. Antaranya ialah untuk memastikan syarikat berada pada landasan yang betul untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Antaranya ialah untuk mencapai sasaran jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Seterusnya juga untuk menggalakkan para pekerja patuh pada peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh syarikat. Seterusnya, sistem kawalan dalaman yang baik dapat mengurangkan risiko dan melindungi syarikat kami daripada mengalami kerugian yang sangat besar pada masa akan datang.
Ketiadaan satu sistem kawalan yang kukuh boleh menyebabkan berlakunya kesilapan yang mudah dilakukan oleh syarikat kami. Kawalan yang diwujudkan boleh menjadi penghala kepada ketidaksempurnaan tempuan kepada tugas. Oleh itu, sistem kawalan yang baik perlulah mengandungi perkara-perkara yang berikut. Antaranya ialah pekerja yang ditugaskan perlulah mempunyai pengetahuan dan latihan yang mencukupi. Mereka juga perlulah mempunyai integriti, amanah dan bertanggungjawab. Syarikat kami juga menjalankan pengasingan tugas. Dia dapat menjadikan pekerja lebih efisien. Adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan atau pihak yang berkenaan untuk mengekalkan sistem kawalan yang mencukupi di dalam bidang kuasa. Perubahan persekretarian boleh menyebabkan keberkesanan kawalan dalaman merosot ataupun kecenderungan pematuhan akan berubah. Sebagai tindak balas kepada perubahan, pihak pengurus syarikat kami perlulah mengadakan kawalan tambahan untuk mengelak daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Nick di atas penerangan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu analisa SWOT? Analisa SWOT adalah singkatan nama kepada strength, iaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, cabaran kepada sesebuah organisasi. Mengapakah analisa SWOT ini sangat penting? Ia sangat kritikal kerana dengan analisa SWOT inilah sesebuah organisasi dapat melihat jatuh dan bangunnya di masa hadapan. Baiklah, kita mulakan dengan SWOT yang pertama, iaitu S, strength. Apakah kekuatan syarikat kami? Yang pertama, lokasi stesen minyak kami adalah strategik. Terletak di Jalan Kuching yang merupakan jalan utama di Kuala Lumpur. Prospek pelanggan adalah sentiasa bertali arus dan ini akan menyebabkan aliran tunai positif syarikat. Dan strength yang kedua, kami mengamalkan konsep pembayaran cashless. Apakah itu cashless? Disebabkan kami menjual jenama minyak Petronas dan Petronas merupakan satu-satunya platform yang menggunakan kaedah cashless bagi sektor stesen minyak. Weakness atau W. Apakah kelemahan syarikat kami? Modal kapital syarikat kami masih kecil. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengusahakan perniagaan ini, modal permulaan minimum yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia adalah sekurang-kurangnya RM500,000 atau RM500,000. Oh, opportunity atau peluang. Apakah peluang syarikat kami? Yang pertama, peluang perniagaan sublet kios kecil kepada syarikat food and beverages. Dengan lokasi yang strategik dan dibantu pula dengan industri F&B di stesen-stesen minyak yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan, membolehkan perniagaan kami bertahan lama. Dan yang kedua, kami akan berusaha untuk menjadi stesen minyak yang terbaik di Malaysia. Usaha ini akan mengambil masa, sudah tentu. Namun, dengan perancangan dan usaha yang rapi, ia tidak mustahil. Threats, T. Apakah ancaman kepada perniagaan kami? Harga minyak dunia yang kini tidak menentu merupakan musuh utama kepada perniagaan kami. Keperluan mengisi minyak masih ada oleh pengguna. Namun, jika kenaikan kekal menaik mendadak, ini boleh menyebabkan pengguna menggunakan perkhidmatan awam seperti e-hailing dan juga train sebagai pilihan mereka. Yang kedua, di Malaysia ini terdapat banyak jenama minyak. Tahukah anda, di Malaysia sahaja terdapat lebih 5 jenama minyak yang established di negara kita. Masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi adalah lebih penting bagi kami untuk kekal relevan kerana demand is power. Saudara dan saudari penonton sekalian,
Untuk menyimpulkan keseluruhan berkaitan syarikat kami ini, saya dengan ini berjemput Encik Syahrul Nizam bin Osman untuk membuat penggulungan. Secara kesimpulannya, di dunia nyata, keperluan tenaga tetap tinggi dan terus bertambah di bawah kebanyakan senario tenaga matahari, angin dan biometa akan bertambah dengan cepat. Tetapi minyak dan gas masih diperlukan dalam jumlah yang banyak dan bertambah. Syarikat minyak dan gas perlu melabur dalam tenaga fosil. Bagi syarikat kami pula berharap agar platform yang dibina akan menjadi pemangkin untuk syarikat kami terus maju di bawah selaras dengan matlamat, visi dan misi syarikat. Di samping itu juga perusahaan ini, syarikat kami berharap agar melahirkan ramai cendekiawan usahawan petroleum nasional yang lebih disegani bukan sahaja di peringkat tanah air, bahkan di peringkat global. Okey, terima kasih Encik Syahrul di atas kesimpulan itu tadi. Maka dengan ini, saya sekali lagi mewakili rakan-rakan daripada kumpulan 4 ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa dan mendengar hujah serta penerangan berkaitan syarikat Fourth Gates Malaysia Sdn Bhd. Kita jumpa pada video akan datang. Sekian sahaja. Bye.